Baiklah, daripada daerah Belait, kita terus saja singgah di daerah Tutong, bertanyakan dengan rakan kita ni, Majdi Dr. Haji Sabini mengenai dengan kegemaran beliau, cara beliau makan ikan laut tahai. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali. Majdi, apa kabar pagi ni? Sihat ya? Alhamdulillah, saya sihat walafiat pada pagi ini dan saya percaya rakan berdua di sana dalam keadaan sihat walafiat juga. Dan pada awal pagi sudah bertanyakan mengenai dengan tahai ni. Menarik topik pada pagi ini ya. Kerana Dini sendiri adalah penggemar tahai. Tepat. Jadi beliau ingin mengetahui sebanyak mungkin resepi ataupun pengolahan tahai ini tadi. Mungkin ada istimewa dari daerah Tutong yang boleh dikongsikan bersama kita ni orang-orang di bandara ni. Baik, saya secara peribadi kalau makan tahai ni memang kuranglah, jarang, kerana saya tidak suka tulangnya tu. Kadang-kadang orang tersekat darah gigi. Tapi saya pernah makan tahai air makan bersama nasi panas. Nyaman rasanya. Itu yang saya pernah rasalah. Tapi kalau tahai memang saya kurang meminati sebetulnya. Dadah tahai. Okey. Dia menggalar di sana tahai air ya. Mungkin ada tahai ya Majdi? Apa rahsia dadah tahai Majdi? Kalau saya memang tiada rahsia. Saya cuma tahu merasa dan makan saja. Kalau saya, rahsia dadah tahai yang paling sedap adalah pada cilinya. Betul. Ataupun pada ladanya. Kalau menggunakan lada hijau, lada biasa-biasa itulah, kurang enak rasanya. Tetapi apabila dipiriki lada padi, ia akan lebih menaikkan selera penggemar-penggemarnya. Ya panas-panas Majdi ya. Wali panas-panas berpaluh-paluh, tapi nyirok-nyirok dadah tahai tu. Memang sedap sekali. Saya berbeza kalau makan tahai seperti yang dikongsikan oleh Wali sebentar tadi, rasanya terletak pada cilia. Saya maaflah, saya pedas saya tidak dapat makan. Sebab tu saya kurang meminati tahai. Sebab tu saya lebih memilih tahai air. Baik, Majdi, kita serahkan kepada Majdi sekarang tanpa membuang waktu ya untuk kita ikuti pula berikutnya ini. Apa pengisian dibawakan dari daerah Tutong? Silakan Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Wali dan juga Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Kita dipertemukan pada edisi pagi ini untuk seperti biasa berkongsi maklumat. Dan juga istimewa pada pagi ini kita bawakan satu segmen wawancara dan kita akan mengongsikan kepada audio mengenai dengan transformasi produk satu kampung satu produk khususnya di daerah Tutong insya-Allah. Dan kita perkenalkan dua tetamu yang kita undang ke studio kita pada pagi ini. Kita perkenalkan di sebelah saya terlebih dahulu iaitu Tuan Muhammad Amir bin Haji Umar Ali, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, dan di sebelah hujung Puan Alia Nur Zahrah binti Abdullah Api, merupakan Penolong Pegawai Kerja Tingkat 2 Bahagian Institusi Mukim dan Kampung. Dia selamat pagi diucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai transformasi produk satu kampung, satu produk, satu topik yang amat menarik ya bagi saya, dan kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah perkembangan satu K1P di daerah Tutong khususnya. Jadi kita bersama dengan Puan Alia terlebih dahulu. Mungkin boleh kita ni mulakan dengan mukadimahnya, mengongsikan apa yang dimaksudkan dengan satu kampung satu produk, dan juga mungkin diteruskan juga ya dengan mengongsikan berapa ramaikah pengusaha satu K1P khususnya di daerah Tutong. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu kampung satu produk atau lebih dikenali sebagai satu K1P ialah aktiviti perekonomian berupa produk atau perkhidmatan yang diterajui oleh MPM atau MPK tu. Setakat ini jumlah pengusaha yang didaftarkan di bawah program 1K1P daerah Tutong ialah 75 pengusaha. Wah, saya tidak sangka ramai sebetulnya ya yang telah pun didaftarkan di bawah satu kampung satu produk khususnya di daerah Tutong. Jadi mungkin boleh kongsikan juga sejauh ini apakah perkembangan yang dicapai oleh produk 1K1P, mungkin dari aspek ataupun dari segi kualitinya, produknya atau produktivitinya dan juga pasarannya, bagaimana? Okey, perkembangan yang dicapai oleh produk 1K1P dari aspek kualitinya, produktiviti dan pasaran ialah penyertaan beberapa orang usahawan 1K1P di dalam program transformasi 1K1P yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Haiwan Dalam Negeri dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam,
jualan produk-produk di tamu mingguan 1K1P pada setiap hari Khamis, yang mana usahawan-usahawan dari keempat-empat daerah ada menyertai aktiviti jualan tersebut. Juga expo pameran dan jualan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak juga mendapat sambutan yang menggalakkan dari usahawan-usahawan 1K1P, serta lawatan-lawatan ke tempat-tempat perusahaan 1K1P. Ini telah menggalakkan meningkatnya aktiviti perekonomian bukan saja untuk usahawan itu sendiri, tetapi melalui pelbagai aktiviti tersebut produknya lebih dikenali dan mendapat permintaan yang menggalakkan. Baik, itulah ya yang dikongsikan oleh Puan Alia. Kita memang percaya yang mana pelbagai inisiatif sebetulnya diusahakan oleh pihak kerajaan bagi membantu para pengusaha 1K1P, dan antara yang dikongsikan adalah yang mana tamu mingguan satu kampung satu produk, yang mana ia diadakan pada setiap hari Khamis bermula seawal jam 6 pagi, ia seiring dengan tamu seram bangun yang memang tidak dinafikan popularitinya lah. Jadi diambil orang tamu mingguan 1K1P itu diambil sukutnya lah tamu seram bangunan itu. Jadi dan kita juga percaya, kerana saya pernah mengunjungi juga di tamu mingguan 1K1P, memang dinafikan pelbagai produk diketengahkan di sana, dan bukan hanya dari daerah Tutong. Ia juga dibukakan kepada keempat-empat daerah sebetulnya, dan itu adalah antara usaha yang diungkayahkan oleh mungkin pihak kerajaan untuk mengendekahkan produk-produk 1K1P bukan saja di daerah Tutong, malahan juga di keempat-empat daerah. Baik, mungkin juga boleh kongsikan program produk 1K1P ini, kita melihat ia telah pun melalui banyak perubahan ataupun penginovasian dari segi konsep sejak ia mula diperkenalkan. Sejauh pengetahuan saya, ia mula diperkenalkan pada sekitar tahun 2017 atau sejauh pengetahuan saya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana perubahan ataupun penginovasian dari segi konsep produk 1K1P tersebut. Silakan. Okey, kalau dulunya logo yang digunakan adalah menggunakan logo MPMK itu, dan produk itu diusahakan bersama oleh ahli-ahli MPK, dan bahan-bahan yang digunakan pada masa itu adalah menggunakan bahan asas. Dan pada masa ini produk 1K1P yang mendaftar adalah menggunakan logo baru yang mana telah dilancarkan pada sekitar tahun 2017, dan ianya menjadi satu jenama baru bagi produk-produk yang didaftarkan di bawah program 1K1P ini. Dan produk yang dihasilkan adalah melalui aktiviti keusahawanan, sama ada secara persendirian ataupun ditubuhkan syarikat di bawah MPK ini. Dan dengan adanya logo baru ini nanti, ianya dapat menjanak pekerjaan dan pendapatan pengusaha 1K1P tersebut. Ya, itulah dia yang mana penggunaan logo untuk mengkomersialkan lagi produk-produk satu kampung satu produk ini. Jadi untuk pengetahuan penonton di luar sana juga, sebelum kita bersiaran langsung tadi ada kita membincangkan sejak bilakah sebetulnya 1K1P ini mula digunakan ataupun diusahakan dan dikongsikan sebetulnya pada tahun 90-an 2017, yang mana ia mula dikomersialkan dengan dilancarkan logo 1K1P, dan saya rasa itu adalah satu usaha yang bagus sebetulnya untuk memperkenalkan lagi produk 1K1P ini kepada orang ramai khususnya, dan juga untuk membantu para penduduk kampung untuk mengetengahkan produk-produk mereka. Dan juga kita ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Alia atas perkongsiannya, dan kemudian kita beralih ke Tuan Muhammad Amir bin Haji Umar Ali, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Okey, sejauh pengetahuan saya, di daerah Tutong ini memang tidak dinafikan untuk memperkenalkan produk-produk 1K1P ini bukan saja di peringkat mukim ataupun kampung, malahan juga ia dilaratkan kepada para belia. Dan pada sekitar tahun 2020 seingat saya, yang mana ada satu program dianjurkan oleh Badan Kemajuan Kreatif Daerah Tutong dan kerjasama Jabatan Daerah Tutong untuk mengetengahkan para belia dalam program-program 1K1P ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan mengenai dengan program tersebut. Apakah program tersebut dan penglibatan para belia mengenai dengan program tersebut? Silakan. Okey, terima kasih. Program K3K adalah merupakan program untuk belia Majlis Perundingan Kampung bagi daerah Tutong, dan ia menjurus kepada 3 aspek, iaitu kepimpinan, kemasyarakatan dan juga keusahawanan yang mampu menyumbang kepada kemajuan yang progresif dan juga sustainable di peringkat kampung. Program ini juga berhubung kait dengan dasar pembangunan belia negara ke arah
melahirkan belia-belia yang berdikari, proaktif dan juga berdaya tahan. Program ini juga adalah merupakan projek sebenar, iaitu real life project yang misi dan visinya adalah memberi keutamaan kepada belia, dan objektif utamanya adalah meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di peringkat kampung. Dan dalam masa yang sama, projek ini juga dapat mampu meningkatkan kapasiti para belia melalui hands-on activity yang lebih mencabar dan mampu mewujudkan projek yang menjana pendapatan dan juga peluang pekerjaan dan perniagaan. Dan program 3K ini telah pun ada 5 kumpulan belia mewakili Majlis Perundangan Kampung di daerah Tutong yang turut mengetengahkan projek untuk dipertandingkan. Dan penilaian projek ini adalah berdasar 3 perkara, iaitu perancangan dan pengurusan, kualiti dan produktiviti dan juga pelaksanaan. Mereka telah pun melalui beberapa proses dalam pelaksanaan mereka, iaitu menghadiri taklimat, diberi bimbingan dan juga mengadakan lawatan-lawatan ke tempat-tempat yang berkenaan sebelum projek mereka dapat dibentangkan kepada panel hakim. Dan projek ini telah pun bermula betul tadi pada tahun 2020, iaitu bulan Ogos, dan berakhir pada Januari tahun 2021 bagi sesi pembentangan akhir, bermakna mereka ada 5 bulan untuk melaksanakan projek. Dan alhamdulillah projek terbaik ketika itu adalah daripada belia Majlis Perundingan Merimbun dan Kuala Ungar dengan projek bertajuk Labu Lisa Spam, iaitu projek lawatan dalam ladang. Dan bagi projek berinovasi diraih oleh belia MPK Pancur dan juga Penanjung dengan projek mereka tambang.bn, iaitu perkhidmatan river cruise Sungai Tutong. Dan projek-projek K3K ini telah pun dipamerkan, iaitu showcase di Kompleks Pasar Nikah dan Tamu Tutong pada 1 April tahun 2021, dan kini mendapat respon yang baiklah di kalangan orang ramai ketika itu. Ya, Alhamdulillah. Dan saya juga berbangga sebetulnya kerana pada ketika itu saya diberi kepercayaan untuk membuat liputan bagi program K3K, kebeliaan 3K. Dan saya sebenarnya tidak menyangka yang mana para belia di daerah Tutong ini begitu kreatif dalam mengetengahkan produk. Ada penginovasian produk-produk mereka, antaranya yang saya ingat adalah sambal, Labulicious, farm ladang Labulicious, tambang.bn dan pelbagai sebetulnya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan secara lebih lanjut perkembangan para peserta program K3K setelah boleh kira 2 tahun lebih sudah daripada tahun 2020 hingga 2023. Jadi bagaimana perkembangan mereka? Okey, alhamdulillah projek K3K ini telah pun secara automatiknya didaftarkan sebagai produk 1K 1P dan perkembangan dan juga kemajuan produk ini sentiasa dipantau oleh Jabatan Daerah Tutong. Dan antara projek yang telah pun menunjukkan perkembangan yang baik sehingga kini, iaitu produk-produk yang dihasilkan oleh Labulicious Farm, yang mana mereka telah pun berjaya menghasilkan produk-produk hiliran seperti aiskrim labu dan juga jus labu. Dengan adanya produk-produk hiliran ini, ia dengan sendirinya dapat memperbagaikan lagi aktiviti produk-produk mereka. Dan selain daripada itu juga tambang.bn juga menampakkan satu pencapaian yang cukup memberangsangkan apabila memperkenalkan berbagai jenis package river cruise yang menarik kepada orang ramai, dan mereka juga secara konsisten mendapat sambutan daripada para pelancong domestik dan juga luar negara. Dan selain daripada itu, produk sambal Tutong Flames juga menunjukkan kemajuan yang baik dari segi pasaran apabila mendapat permintaan secara konsisten daripada orang ramai. Dan kita juga berbangga kerana mereka ini telah menggunakan platform laman sosial untuk strategi pemasaran mereka, dan kita berharap agar mereka akan terus menunjukkan satu usaha yang baiklah ke arah mempromosi produk-produk mereka dari masa ke semasa, insyaAllah.
Baik, Alhamdulillah. Itulah ya perkongsian daripada Tuan Amir. Jadi sebelum kita menutup tirai wawancara kita, mungkin boleh kongsikan perancangan seterusnya untuk meningkatkan produk 1K1P ini ke arah yang lebih luas atau ke arah yang lebih dinamik. Silakan. Okey, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong akan terus mengkayahkan beberapa inisiatif dan juga mempertabatkan produk 1K1P akan terus mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Dan ini termasuklah meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dengan penerapan inovasi bagi menghasilkan produk-produk baru 1K1P, iaitu program inovasi produk 1K1P. Jadi program ini telah pun dilaksanakan secara berpasar dan telah pun bermula pada bulan Mei tahun 2022 dengan diskusi program 1K1P. Dan kini telah pun masuk ke fasa yang seterusnya, macam dia, iaitu fasa seterusnya adalah projek 1K1P, produk inovasi 1K1P yang mana 8 orang peserta telah pun mengemukakan idea-idea melalui cadangan prototipe produk inovasi masing-masing. Dan kita berharap dengan sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu, khususnya Kementerian Al-Hewan Dalam Negeri, jenama produk 1K1P ini mampu bersaing dengan produk-produk jenama yang lain di pasaran, insyaAllah. InsyaAllah, itu juga yang kita harapkan, dan juga kita doakan agar kesinambungan daripada program K3K dapat dilanjutkan untuk melahirkan lagi belia-belia yang berkemahiran, kreatif dan juga produktif dalam menghasilkan satu produk yang boleh kita bawa ke peringkat antarabangsa, insyaAllah. Baik, ingin kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita pada pagi ini, iaitu Puan Alia Nur Zahra binti Abdullah Api dan juga Tuan Muhammad Amir bin Haji Umar Ali atas perkongsian yang mengenai dan transformasi produk satu kampung, satu produk. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan, insyaAllah. Biar penonton, Alhamdulillah kita baru saja membawakan wawancara dari daerah Tutong pada pertemuan kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan berkongsi makluman di pertemuan yang lain. Dan untuk itu kita kembali bersama Wali Mul dan juga Dini. Silakan.